ayat petang ini, tulis di luar, tafsir bersama Dr. Daniel untuk menteri-menteri di kabinet. Petang ini peringatan untuk kita semua dan peringatan untuk menteri-menteri di kabinet sana. Tolong sampaikan kepada Datuk Seri Anwar, kepada semua, Rafizi semua, Anthony, sampaikan semua biar dia faham. Ini yang Islam tekankan. Jangan curang dalam ekonomi. Yang berkata, kemudian datang perintah dari Nabi Syuaib kepada kaum baginda di Madian. Fa'alful kaila wal mizan. Ketika kamu menakar, aufu, tunaikan dengan betul. Wal mizan, dan ketika kamu menimbang, timbang dengan betul. Wala tabghasun nasa asya'ahum, jangan kurangkan hak manusia itu. Tengok ajaran Islam mengangkat setinggi-tingginya kejujuran dan amanah dalam hidup. Dan dalam ayat ini berkait dengan sebuah perniagaan. Berkata Hamka, asalkan mendapat keuntungan, mereka tidak keberatan menyediakan dua sukat, alat sukat. Disediakan dua. Sukat pembeli, dia nak beli barang untuk dijual pergi kampung, dia bawa sukat dia. Sukat tu besar sikit, dia dapat banyak lah dengan harga murah, dia tipu. Sukat tu, penyukat itu besar sikit ketika dia nak beli barang untuk bisnes. Ketika dia jual barang, sukat tu kecil sedikit supaya untung lebih, kata Hamka. Ini yang mereka buat. Jadi sukat pembeli isinya lebih banyak, dan sukat ketika menjual isinya lebih sedikit. Beli dapat murah, dapat sebab dia beli banyak dengan harga biasa. Bila jual, sukat lain dia buat keluar, dia gunakan sukat lain. Jadi dia tipulah. Dengan masyarakat itu dia rasa boleh tipu cara begini. Mungkin masyarakat boleh diperdaya cara begitu, dia ambil kesempatan. Okey? Tempat dia membeli ditipunya, tempat dia menjual pun ditipunya juga. Jadi dia punya kaedah perniagaan, tipu. Itu dia punya gendang. Duk tipu. Dia punya kompang dia. Kompang dia tipu tak habis-habis. Demikian juga dalam hal timbangan, timbang berapa kilogram. Dan kalau dia menjual kelak pada orang lain, diputarnya. Okey, sama juga. Dengan demikian mereka telah berusaha merugikan hak milik orang lain. Orang lain dia rugikan. Yang penting saya untung. Ini kepala otak kaum yang disebutkan tadi. Okey? Ekonomi mereka tidak berdasar kepada kejujuran. Ayat ini tentang takaran dan timbangan. Akhirnya Hamka angkat ayat ini kepada perbincangan tentang ekonomi, termasuk ekonomi negara. Kalau ekonomi itu tak dijaga dengan baik, yang mengurus hal ehwal ekonomi bawah sampai ke atas, mengurusnya tanpa mementingkan kejujuran dan amanah. Ingat, kaum Madian ini antara sebab mereka dihancurkan ialah sebab curang ketika berekonomi. Malaysia kena ingat, menteri-menteri kabinet kena ingat tentang ayat ini. Sebab itu saya minta edit elok-elok ayat petang ini, tulis di luar, tafsir bersama Dr. Daniel untuk menteri-menteri di kabinet. Petang ini
Peringatan untuk kita semua dan peringatan untuk menteri-menteri di kabinet sana. Tolong sampaikan kepada Datuk Seri Anwar, kepada semua, Rafizi, semua. Anthony, sampaikan semua, biar dia faham. Ini yang Islam tekankan. Jangan curang dalam ekonomi. Dan berkata Hamka lagi, menipu orang. Dan di zaman kita ini, termasuk menipu itu dipanggil korupsi dan manipulasi. Termasuk dalam hal menipu, dalam hal ehwal ekonomi ini, ialah menipu dengan jenama corruption. Projek sepatutnya bernilai 100 juta. Tetapi disebabkan rasuah, akhirnya projek bernilai 200 juta. Sebab nak ambil kira boya-boya yang ramai. Orang ni ambil persen sedikit, orang ni ambil persen sedikit. Ini yang sering berlaku di Malaysia. Cerita lama yang saya dengar sekian lama dari orang-orang yang penting-penting. Orang-orang yang ada pangkat cerita. Dr. Daniel nak cerita sikit. Berlaku dan berlaku. Satu kes memang saya sebutkan tadi kes lah. Akhirnya kerana corruption meningkat kepada 200 juta sebab ada orang tengahnya mau sikit. Mau sikit ni juta. Kita ingat RM10 cukup dah. Lepas nasi kandang cukup lah. Itu pun rasuah. Ini juta. Akhirnya nilai barangan yang tak sepatutnya tinggi jadi tinggi. Duit yang dibayar itu duit siapa? Duit negara kan, projek negara, duit rakyat. Jadi akhirnya yang mendapat padahnya untuk bayar hutang negara, akhirnya siapa? Rakyat. Sebab itu kata Hamka, inilah suatu bentuk timbangan tidak adil dalam bentuk yang seperti ini. Tadi Allah sebut tentang timbangan, takaran, tapi dalam bentuk yang lebih luas ialah benda yang tak sepatutnya tinggi jadi tinggi. Macam takaran, tak sepatutnya kita bagi lebih. Tak sepatutnya kita charge lebih, kita charge lebih. Tak sepatutnya kita bagi kurang, kita bagi kurang. Jadi sama juga dengan corruption. Tak sepatutnya harga itu tinggi. Sebab jika tinggi, rakyat akan mendapat padahnya. Tapi kita tinggikan sebab korupsi. Itu baru satu projek. Sebab itu kita mahu menteri di kabinet ini serius dengan perkara anti rasuah. Tak berurus yang baik. Saya dengar PM baru ini berucap di JPM, penjawat awam di Jabatan Perdana Menteri, tentang semua projek kena buka tender. Tidak boleh secara terus. Itu suatu yang baik. Sebab secara terus ada unsur rasuah di sana. Dan laporan April 2021 tahun lepas menyebutkan tentang satu kartel monopoli tender kerajaan. Kartel monopoli tender kerajaan. Ada orang dalam main peranan untuk berikan tender kerajaan pada pok-pok ini sahaja. Dan sudah pastinya dia dapat pulangan. Okey, ini untuk you. Berapa I dapat? 10%. Okey, thank you. Saya terima dengan bismillah. Dengan bismillah. Kartel monopoli tender kerajaan. Laporan tahun lepas, April 2021. Bernilai 3.8 bilion. Kita cakap bahasa bilion. Sebab itu sistem di Malaysia ada kepincangannya. Maka kabinet yang baru ini kita harapkan jangan sekadar anda duduk di atas kerusi pusing di bilik masing-masing, syok sendiri. You get out from your room. Turun. Tengok betul-betul apa yang berlaku di bawah sana. Wahai pak-pak menteri.